Assalamualaikum, anda bersama saya Jasmine Abu Bakar. Nyamuk Aedes terus mengganas. Setakat minggu lepas saja 25 kematian dicatatkan akibat demam denggi dalam tempoh kurang 2 bulan tahun ini. Jumlah itu meningkat 17 kes berbanding hanya 8 kematian dicatatkan pada tempoh sama tahun lepas. Dan angka itu jelas menunjukkan nyamuk Aedes yang menjadi penyebab demam denggi menjadi ancaman besar kepada negara ketika ini. Hospital juga kini sudah tidak mampu lagi menampung jumlah pesakit yang meningkat dan beberapa langkah kini dirangka kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan bagi menangani wabak ini. Dan bagi mengupas isu ini dengan lebih mendalam bersama saya ialah Menteri Kesihatan sendiri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. S. Subramaniam. Terima kasih kerana bersama kami. Kes kian meningkat. Klinik kesihatan dan hospital pula semakin sesak. Ini semua berpunca daripada wabak denggi yang semakin menular. Di mana silapnya? Adakah kurang kesedaran atau sikap sambil lewa atau penguatkuasaannya lemah? Adakah jika sudah terkena kepada ahli keluarga kita, baru mahu bertindak? Peningkatan kes demam denggi semakin serius ketika ini. Untuk tempoh sebulan setengah sahaja, 25 kematian dicatatkan. Peningkatan sebanyak 213% berbanding tahun lalu. Itu belum mengambil kira jumlah kes yang sudah mencecah hampir 14,000 sehingga minggu lepas. Puncanya disebabkan kita sendiri. Tidak menjaga kebersihan, tidak mahu keluar bergotong royong dan bersikap sambil lewa. Padahnya nyamuk Aedes yang menjadi penyebab denggi terus bermaharajalela. Yang menjadi mangsa bukannya orang lain tetapi ahli keluarga sendiri. Kempen kerajaan yang dijalankan tanpa sambutan dan diambil mudah masyarakat. Jika tiada kawalan oleh semua pihak, angka yang dicatatkan pasti terus meningkat saban minggu. Dan seperti yang dijanjikan bersama saya bagi membincangkan lebih lanjut mengenai isu ini, Menteri Kesihatan sendiri, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam. Jadi Datuk, kes denggi yang kita bincangkan. 25 kematian dan lebih 13,000 dicatatkan minggu lepas saja. Jadi angka ini jelas menunjukkan kes denggi ini di tahap kritikal. Jadi mungkin ada status terkini mengenai kes denggi. Sehingga 21 hari bulan Februari, jumlah kes yang telah dilaporkan kepada kita ialah lebih kurang 15,700 dengan kematian 29 orang. Dan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, itu menunjukkan peningkatan kes lebih kurang 300%. Banyak sebab yang telah dijelaskan sebagai punca peningkatan ini. Salah satu daripadanya memang musim cuaca di dalam negara kita membantu pembiakan nyamuk Aedes yang menjadi punca penularan penyakit ini. Dan pada masa sekarang ada isu global warming yang dikaitkan oleh pihak saintis sebagai satu punca yang telah meningkatkan jumlah kes denggi bukan saja di dalam negara kita tapi di seluruh rantau ini. Dan lagi satu sebab yang kita lihat pada tahun ini ialah virus denggi ini ada pelbagai jenis serotype. Ya. Dan daripada jenis serotype yang menjadi punca penyakit, pada tahun lalu jenis serotype yang menjadi punca ialah serotype yang dipanggil serotype 4. Dan pada tahun ini daripada pertengahan tahun lalu sampai sekarang, kita nampak jumlah kes-kes yang disebabkan oleh serotype 2 telah meningkat. Dan serotype 2 dinampak lebih agresif kalau dibanding dengan serotype 1 dan 4 yang menjadi punca kes-kes yang dahulu. Dan itu dan perubahan serotype. Kalau di dalam satu-satu kawasan ya, masa dahulu ini serotype 1 atau 3, sekarang serotype 2 atau dulu serotype 1 lah sekarang serotype 4. Perubahan ini pun boleh meningkatkan kebolehan untuk penyakit ini merebak secara lebih cepat. Dan asalnya ialah di dalam negara kita masih ada tempat yang di mana pembiakan nyamuk Aedes ini boleh berlaku tanpa dikawal. Jadi memang betul lah orang kata cuaca tu menyumbang kepada faktor-faktor peningkatan kes. Jadi terdapat juga laporan ada pihak tidak membenarkan Jabatan Kesihatan ini melakukan. Betul, dari berbutiran yang saya dalam mendapat
daripada pejabat kesihatan wilayah persekutuan. Mereka menghadapi kesukaran. Khasnya bila minta kebenaran pemilik premis supaya dibenarkan untuk masuk ke dalam rumah untuk membuat fogging. Dan lebih daripada 50% daripada penduduk tidak membenarkan. Dan 50% itu suatu angka yang membimbangkan, tinggi, ya memang. So kalau di dalam keadaan ini memang apa yang pegawai yang membuat semburan insecticide ini mereka buat di luar lah, dengan harapan bahawa melalui itu boleh masuk ke dalam rumah. Tapi kalau kita lihat daripada tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes yang menjadi punca untuk meningkatkan kes, banyak yang di dalam rumah. Kerana nyamuk Aedes ini adalah satu nyamuk perbandaran dan kawasan-kawasan pembiakannya di dalam rumah dan di kawasan sekeliling rumah, dan oleh itu ada keperluan supaya semburan ubat-ubat insektisida dan sebagainya dibuat di dalam kawasan dalam rumah. Apakah agaknya punca dan sebab mereka ni tidak membenarkan Jabatan Kesihatan ini melakukan fogging sedangkan ia membantu untuk persepsi, mengurangkan? Kadang-kadang orang mempunyai pandangan bahawa saya bukan seorang yang akan menjadi mangsa dengue. Mungkin jiran saya akan jadi mangsa. Ini persepsi ada di dalam satu kumpulan. Nombor dua ialah mereka ada pandangan mungkin salah, walaupun ini kita dah jelaskan bahawa ubat yang digunakan ini tidak berbahaya kepada manusia dan bukan satu perkara yang akan membawakan apa-apa keracunan kepada bahan ke apa-apa di dalam rumah, tetapi penerimaan penjelasan itu mungkin di dalam kalangan yang rendah. Okay, baik, Datuk Seri, kita akan berbincang lebih lagi dan edisi 7 berehat seketika. Sekembali nanti langkah diambil kerajaan bagi membendung situasi ini. Jadi jangan ke mana-mana. Dah demam lagi dia. Makan ubat dia dikebuh. Lagi dia demam balik. Ya, dikebuh dia demam balik yang beberapa hari. Dia jadi letih. Ya. Tak ada daya. Demam lah, I think lagi tu pintai-pintai merah. Lagi pening, panas, sakit tulang. Macam ni, of course kita jaga kebersihan semua. So, yeah. Rasa macam kawasan macam kurang tolong ke sampai kes banyak? Oh, saya pun tak sure. Mungkin ada banyak renovation rumah lah. Mungkin dia ada tong lah, tak apalah. Saya pun tak sure. Tapi ada banyak orang pun ada kena dekat saya punya area. Malah kita masih bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Romaniam bagi membincangkan isu wabak denggi. Jadi Datuk Seri, kerana peningkatan kes wabak denggi ini, klinik kesihatan mengadakan extended hours ataupun rawatan lanjutan. Bagaimana Datuk Seri melihat keberkesanan rawatan lanjutan itu? Itu satu langkah yang kita nampak berkesan. Sebab utama mengapa tindakan ini diambil. Kerana kita nampak banyak daripada kes-kes yang ada demam, mereka pergi ke jabatan kecemasan di dalam hospital-hospital. So bila mereka buat sedemikian, jumlah pesakit yang ada di dalam kawasan jabatan-jabatan kecemasan ini sudah meningkat kepada satu kaedah di mana tak cukup tempat dan tak muat kawasan, dan doktor-doktor pun menghadapi kesusahan untuk memberi rawatan kepada di dalam satu jabatan kecemasan. Ada banyak jenis penyakit yang datang. Ada yang mangsa kekemelangan, ada yang serang jantung, ada susah nafas, pelbagai jenis. Oleh itu mereka kena beri tumpuan kepada semua yang datang. Dan itu sebab kita dah membuat keputusan khasnya di dalam klinik-klinik yang berhampiran dengan hospital-hospital dan di bandar. Tempoh masanya dilanjutkan. Dan kita nampak ini sudah bantu untuk mengurangkan jumlah pesakit khasnya yang ada demam kurang 25% di dalam jabatan kecemasan. So ini satu tindakan yang telah menunjukkan keberkesanan, dan banyak yang kes-kes demam yang ada pergi ke klinik-klinik. Dan di klinik-klinik daripada kes-kes yang datang yang dengan demam, itu lebih kurang setengah daripada kes yang pergi pada waktu itu ialah kes demam. Dan tapi daripadanya kes-kes demam ni
25%. 1/4 ialah mereka yang disyaki mungkin ada dengue. dengue. Jadi boleh dikatakan ada juga orang yang mengambil kesempatan dengan klinik extended hours ni kadang-kadang ya. Jadi mungkin orang ramai perlu tahu apa simptom yang ada pada mereka untuk menggunakan sebaiknya. Jadi pada tahun 2014 KMM ada memperkenalkan kaedah kawalan denggi yang berbeza. Jadi mungkin Datuk Seri boleh terangkan sedikit. Pada masa dahulu semburan kabus fogging yang gunakan ubat insektisid saja yang boleh membunuh nyamuk Aedes saja. Sekarang kita telah secara kombinasi menggunakan 2 jenis ubat. Satu yang berkesan kepada nyamuk dan lagi satu kepada jejentik nyamuk. So kedua-dua ini digunakan pada masa yang sama. Dan daripada minggu lalu di dalam semua kawasan yang dipanggil hotspot di mana kes-kes, semburan 2 jenis ini dibuat dan kita dah membuat keputusan supaya ini diteruskan tiap-tiap minggu secara berterusan untuk 4 minggu dengan harapan dengan itu kita boleh membunuh the adult mosquito nyamuk Aedes dan pun membunuh jentik-jentik supaya mereka tidak akan menjadi nyamuk pada masa yang akan datang. So ini yang usaha kita. Dan saya berharap di dalam 1 bulan ini untuk nampak keberkesanan daripada tindakan ini dan itu boleh ditunjuk kalau ada kes-kes sudah menurun lah. So saya tunggu masa itu. Ya, betul. Kita tak nak saja tunjuk kes meningkat ya. InsyaAllah. Dan jadi Datuk Seri, apakah saranan Datuk Seri kepada masyarakat? Selalunya orang kata bila dah kena baru kita fikir okey, mari kita cek ada ke tidak. Jadi apakah saranan sebelum ia berlaku? Okey, 3 perkara saya mau beritahu rakyat pada keseluruhannya. Satu ialah bahawa saya panggil ini perang denggi ini. Perang denggi ini tidak boleh dimenang oleh usaha Kementerian Kesihatan saja. Betul. Tanpa kerjasama daripada pihak-pihak yang lain. Dan rakyat pada keseluruhannya kena sedar bahawa di rumah mereka, di kawasan rumah mereka dan di sekeliling situlah tempat di mana pembiakan nyamuk Aedes ini berlaku. Dan kalau kita berjaya di dalam usaha menghapuskan semua tempat-tempat pembiakan nyamuk, isu denggi sudah selesai. Betul. So, tapi ini tidak berlaku. Dan ini kerana kadang-kadang seperti yang saya beritahu tadi, orang berpendapat ini ialah tanggungjawab kerajaan, bukan tanggungjawab saya. Dan mungkin persepsi bahawa saya tidak boleh buat apa-apa pun. Dan mesti ada perubahan di dalam sikap itu. Dan kita telah memberi nasihat supaya kalau tiap-tiap orang boleh belanja lebih kurang 10 minit pada tiap-tiap hari. Cuma periksa di dalam kawasan rumah mereka dan kawasan sekeliling rumah mereka untuk lihat kepada tempat-tempat di mana air boleh bertakung, di mana pembiakan nyamuk Aedes dan mengeluarkan dia dan menghapuskannya. Kalau cari dan hapus ini boleh berjaya. Dan kita boleh mengurangkan jumlah tempat-tempat pembiakan ini, itu akan memberi satu kejayaan yang besar. Perkara nombor 2 ialah kepada mereka yang mendapat demam dan hasilnya sakit lutut, sendi-sendi, sakit belakang, sakit badan, sakit di belakang mata, sakit kepala. Mereka boleh anggap ini sebagai tanda-tanda menunjukkan mungkin ini adalah demam denggi dan mereka mesti pergi ke klinik yang bersesuai untuk pemeriksaan dan kalau perlu pemeriksaan darah. Dan di dalam sistem kerajaan kita telah menyediakan kemudahan untuk periksa darah di seluruh klinik-klinik kesihatan. Soal itu doktor pun sudah beri ajaran apa yang mereka kena lihat dan apa yang tindakan dibuat. Itu perkara yang nombor. Kalau jangan lewat. Kalau denggi ini kalau dikesan secara awal dan rawatan diberi secara awal, dia boleh mengelakkan kesan risiko-risiko yang lain. Perkara nombor 3 ialah perlindungan diri, self protection. Satu perkara yang mustahak supaya kita tidak digigit oleh nyamuk. Dan satu daripadanya ialah untuk gunakan baju. Khasnya gigitan nyamuk ini berlaku daripada petang, daripada